Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama kita bertemu di rumah Allah ini di Masjid Al-Bushra Merbuk. Terima kasih saya ucapkan pada ahli jawatan kuasa masjid, pimpinan-pimpinan masyarakat, para alim ulama, asatizah, tuan-tuan guru, tak dilupakan keluarga saya, mak saya, abang ipar, isteri, anak-anak semua, dan juga hadirin hadirat muslimin muslimat, moga-moga semuanya dirahmati Allah sekalian. Pak abang semua, alhamdulillah sihat. Seronok kita mai ke masjid yang sentiasa mendapat liputan sampai ke luar sana. Saya di Selangor pun duk dengar orang duk cerita Masjid RNR, Masjid Al-Bushra. Maknanya bagus kita ucapkan tahniah kerana ini adalah salah satu daripada masjid contoh yang elok dan bagus untuk dijadikan sebagai panduan jugalah bagi kawan-kawan kita di luar sana mengurus takbir masjid, mengimarahkan masjid bukan hanya sekadar tempat semayang, juga sebagai tempat menjana ekonomi untuk merapatkan hubungan kita masyarakat semua. Dan alhamdulillah, semoga usaha mulia ini diteruskan dan sentiasa mendapat sokongan semua jemaah. Amin ya rabbal alamin. Macam YB pula no. Nah itu saya meluluskan peruntukan. Aduh, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Malam ini insya-Allah dengan tajuk yang mudah-mudahan memberikan sedikit kesedaran buat kita, hak cakap dengan hak dengar semua kita ambil iktibar sama-sama. Tajuknya adalah tentang siapa dia manusia hak kerah kepala. Siapa manusia hak kerah kepala ni? Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, abghadu rijali ilallah al-aladul khasim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling Allah Taala benci, Allah meluat, Allah benci manusia hak jenis mana ni dalam dunia ni yang Tuhan benci siapa dia? Iaitulah manusia yang al-aladul khasim, manusia yang jenis kuat bertengkar, suka bergaduh, keras kepala, nak merasa dia saja yang betul. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sebab itu muslimin muslimat sekalian, jadi manusia jenis keras kepala ni tak ada siapa pun suka. Allah pun meluat, Allah pun benci jenis manusia keras kepala ni. Dia ikut negeri lah, ada orang panggil keras keng, keras pedan, macam-macam lah. Ada orang buat kajian, dia kata kalau nak tahu siapa hak jenis degil keras kepala ni, biasanya tengok atas kepala dia, dia ada dua pusar. Dia ada dua pusaran tu. Orang kata ketegak budak ni bangsa ketegak dah. Tak, ada satu kajian National Human Genome Research mendapati bahawa 5% daripada penduduk dunia ada pusaran tu, dan bukan semuanya ada dua pusat tu ketegak dah. Tu tak tahu main mazhab mana kita pun tak tahu. Dia tu selalu tuduh orang. Dia angkat pion hang dua patut ketegak dah. Dia tak ada kaitan dengan pusaran tu. Tapi kalau jenis satu pusaran pun ketegak pun ramai juga. Cuma dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala menyebutkan memang ada manusia ni bukan setakat dia ni keras kepala, hati dan jiwa dia pun memang jenis keras. Allah Ta'ala sebut ada manusia, dia ni jenis apa? Fahiyakal hijarati au asyaddu qaswah. Ada manusia yang hatinya kerah macam batu atau lebih kerah daripada batu.
Batu ni macam mana dia punya kerah pun, air duk menitik tu lama-lama dia lekuk. Dia akan ada bekas tanda air tu duk menitik. Ertinya apa? Kerah lagu mana batu tu pun, kuih lama orang duk nasihat, kuliah subuh, dengar ceramah forum perdana ke apa, lama kelamaan hati tu ada rasa juga nak berubah. Dia ada lekuk tu, dia ada perubahan tu nampak. Mailah tahun baru Masihi ke tahun hijrah ke, dia ada rasa nak berubah. Tapi Tuhan kata dalam Quran, ada manusia, mailah orang duk ceramah ke ceramah paling bagus ke apa, orang main nak menyedak, orang lain teriak menangis, dia sama saja. Duk keras pedai tu. Tak mau nak berubah, dia berasa dia bagus, dia berasa dia kemas. Orang ajak mengaji, dia tak mau. Orang tegak dia lawan balik. Biasa jumpa. Nak anggur tak berani. Takut kawan duduk sebelah. Nah. Dia ada memang manusia lagu tu. Tak tu nak buat gena orang. Tak tu nak buat apa lagi dah. Buat ayat menawak tak jadi, mai makan kismis tak jadi. Kismis bukan sikit, Ustaz 21 biji. Tak jadi. Mai kurma Nabi tak jadi, tak tahu nak pergi apa ayat Zam-Zam bu gelen. Tak isah budak sepok, keras kepala, faham tak? Lepas tu Tuhan kata ada manusia ni, hati dia, jiwa lagi keras daripada batu. Sebab itu kita tengok kalau dalam kehidupan kita masyarakat ni, pok-pok lagu ni banyak. Tuan-tuan kalau banyak duk jumpa sana sini jenis-jenis orang lagi, tuan-tuan pun tahu, lagi senang faham lah. Kawan-kawan saya ramai tuan-tuan imam. Jadi tuan-tuan tahulah imam kan mengadap macam-macam jenis rupa makmum. Macam-macam rupa. Dia tak setuju dengan tuan imam, tak apa lagi. Cara dia tak setuju tu. Tu yang sedap tu. Tu yang seronok. Ada seorang jemaah tu, dia tak setuju tuan imam tu selawat ada Sayyidina. Tak apa, tahan lah pahaman masing-masing. Dia tak setuju tu imam tu duduk Sayyid. Lah macam kita selawat kan, tuan-tuan pun ada kan jenis Allahumma salli ala Muhammad. Ada orang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia bangsa tak Sayyidina, dia Muhammad terus. Kita berlapang dada lah, Sayyidina tak Sayyidina pun janji mai lah sembahyang. Hang Sayyidina tak Sayyidina subuh pun tak jadi apa. Dia tak setuju, tak apalah. Cuma tu imam tu ada sekali, bila dia semayang masa tahiyat akhir, macam biasalah Allah selawat Ibrahimiyah lah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi makmum hak tak berkenan dengan Sayyidina tu, dia dengar tu imam tu bunyi Sayyidina, dia niat mufaraqah daripada putus jemaah lah. Ya, habis mayang bagi salam, dia pergi belakang, dia buat lagu ni, buat gaya tak puas hati, duduk belakang lagu tu. Lepas tu imam ni pula habis-habis tu wirid-wirid lu, doa-doa apa, habis-habis selesai pun bersalam lah, sallallahu ala Muhammad. Kawan tu duduk tunggu belakang tu. Dia pun panggil hak yang tak puas hati tu, dia kata mam, tu imam dia duduk sallallahu nanti Allah Muhammad. Mana nak gaduh nak pekat nanti salam lah dulu kan. Habis ada apa? Imam, siapa baca Sayyidina? Tadi dengar imam baca tahiyat dia ada Sayyidina, siapa? Imam kata saya ni baca saya tak gamak nak baca nama Nabi kita terus direct nama Allahumma salli ala Muhammad. Takkan tak sebut pangkat, sebutlah dulu Sayyidina. Pangkat Nabi dah penghulu kami. Jangan kata Nabi kita Tuanku Sultan pun kita mana sebut nama terus ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Nama tak sampai lagi. Takkanlah Sayyidina berapa saat pun tak boleh sebut. Itu je lah pasal saya ada sebut. Dia kata lagu tu. Tu imam tu rasa jawapan dia kemah dah. Kawan tu kata tak apa. Maknanya Sayyidina tu pasal ni lah, pasal sayang kat Nabi lah, pasal nak sebut pangkat, tak gamak tak sebut pangkat lah. Tak apa. Esok subuh saya nak dengar Tok Bilal bang sebut Sayyidina. Bang azan. Sebut Sayyidina. Saya nak dengar. Tak kata sayang Nabi. Takkan sayang Nabi dalam tahiyat ya. Bang kena Sayyidina. Saya nak dengar. Tuan-tuan rasa tu imam tu lagu mana? Nak penampak ke jawab? Nak jawab pakai mulut ke pakai tangan? Mula sing-sing lengan kawan pun. Dia habis, dia jawapan dia memang tu. Dia tak boleh nak pergi dah.
Tu kadang kita ni jumpa orang tu banyak sangat mengaji pun payah apa tu. Dia kira nak bertengkar. Pasal dia banyak tahu. Kadang bila banyak tahu, dia kira nak buat orang jadi tak tahu. Dia patut orang, tanda orang berilmu, dia makin bagi pencerahan ke orang. Orang jadi dulu blur, lah ni clear sepatutnya. Lah duk ramai, dulu orang clear, lah makin blur. Lah ni salah ke? Lah ni betul tak betul yang kami duk buat ni? Ramai duk buat lagu tu. Tu pelik tu. Planet mana mai tak tahu. Dia kerah kepala ada lagu tu. Baik tu saya pun banyaklah tuan-tuan jadi tuan nak bertengkar, nak bergaduh ni panjang. Kalau mai musim-musim bulan Ramadan tarawih lagi banyak. Geng 08 dengan geng 20 tahu kot. Ni bukan kongsi gelap ni. Geng hak nak buat 8 rakaat dengan 20 rakaat gaduh. Sini tarawih biasa buat 8 ke 20? 36 tu dia. Cabut tu. Dahsyat. Kalau macam saya di Kuala Lumpur ada satu masjid tu. Dia terpaksa buat lagu tu. Buat lagu mana? Saya sampai depa sana pesen kalau hujung minggu dia tarawih, hujung dia ada tazkirah. Kadang-kadang tengah-tengah. Tak apalah. Kita pun sampai rela duk jaga. Jaga jalan. Saya sampai tengok ada rela tak apalah. Lepas tu saya nampak ada signboard, ada 2. 8 rakaat, 20 rakaat. 8 rakaat, 20 rakaat. Ada dua signboard, 8 rakaat, 20 rakaat. Sudah. Kita duk cari signboard tuan imam, penceramah, AJK. Tu biasalah jumpa. Ini 8 rakaat, 20 rakaat. Sampai rela tu pun dia bukan nikah. Ustaz nak berapa? 8 ke 20? Rela tanya saya nak 8 rakaat ke 20 rakaat. Saya pun tak rela jawab. Rupanya masjid tu terpaksa buat lagu tu. Pasal mereka bertengkar. Geng 8 rakaat kan balik awal. 20 rakaat kan balik sayuk. Jadi geng 20 ni kan blok jalan. Geng 8 nak keluar tak boleh. Penuh sampai ke pagar, tak boleh nak keluar. Mereka bertengkar lah. Apa ni? Yang 8 kata ke 20, itu tak sunnah. 20 kata ke 8, pemalas. 8. 20 sunnah. Tengkar. Lah penceramah pening. 8 ke 20. Kat situ saya kena istikharah. Nak 8 ke 20. Malam tu baru pegang. Jadi gaduh. Salah gaduh tuan-tuan. Hampa kalau nak gaduh betul, tengok supaya Indonesia. Di pesantren Kecamatan Karas, Jawa Timur. Depa punya tarawih buat malu lah. Kita sini 8 rakaat ke 20 tu pun gaduh. Depa sana tarawih depa tiap-tiap malam tau. Depa mula pukul 7 malam, maghrib isyak awal. Depa tarawih start pukul 7, habis pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi baru habis. Tiap-tiap malam masuk berita. 7 malam start tarawih, habis pukul 3 pagi. Dan tiap-tiap malam lah 30 juzuk khatam. Tiap-tiap malam. Apa try buat sini tengok. InsyaAllah syirik. Itulah malam terakhir. Kita start 9:05 9 suku mula. Kan? Fala minallah wa ni'amah. Habis pukul apa? 10.30 boleh kan? 10.30. Apa try 11.30? 11.30 suku. InsyaAllah tu imam arwah dibunuh. Tak ada orang nak tahu orang malu ni. Tak usah lah bergaduh tuan-tuan, benda-benda lagu ni. Tapi memang ada manusia memang kuat nak bergaduh. Zaman dulu lagi banyak diceritakan dalam Quran, manusia jenis keras kepala ni banyak. Kalau zaman Nabi Musa alaihi salam dulu, Allah ceritakan bahawa ada manusia yang namanya Fir'aun. Bukan namanya Fir'aun, gelarannya Fir'aun. Salah seorang daripada Fir'aun ni dia ada 31 dinasti, banyak. Tapi salah satu Fir'aun yang paling terkenal Ramses II, Ramses kedua. Dia ni hidup zaman Nabi Musa alaihi salam. Yang dia ni yang ganahnya tu adalah sampai tahap dia mengaku dia tu Tuhan. Dan dia juga adalah satu-satunya Fir'aun yang paling kejam dalam sejarah. Tapi tuan-tuan kena ingat, kejam jahatnya dia tu pun, dia kalau orang Arab ni sampai keluar satu istilah. Istilah apa? Punya jahatnya Fir'aun tu sampai disebutkan dalam istilah orang Arab, ada istilahnya disebut tafa'rona. Apa makna tafa'rona? Hang ni Fir'aun.
Dia Arab ni kalau tuan-tuan maki dia, meluatkan harga barang, harga Yahudi ke apa, tuan-tuan nak marah dia, tuan-tuan nak kata apa? Pak hang ke apa, tak sampai. Dia bukan faham. Bapa ente tak sampai. Jadi nak kata lagu mana bagi dia geram, meluat apa? Anta tafa'rana, maknanya ente Firaun. Dia marah. Ada dulu geng-geng pencen pengetua pergi buat umrah, ada 16 orang, depa naik bas musim panas. Arab tu tak buka aircon, mengamuk geng-geng pengetua tu. Tak buka aircon, tapi nak cakap Arab tak tahu. Nak suruh aircon tu buka tu ya pun. Macam mana nak kata lagu mana ni? Lah geng-geng depa ni pun dia sebenarnya Saudi ni, tuan-tuan nak senang faham, tak pandai cakap Arab pun, tuan-tuan bercakap bunyi ikut hidung cukup dah. Ngahang hang hang hang, dia macam tu kan. Ngahang hang hang hang, dia faham dah. Aywa, ada tak tahu dia faham apa. Bunyi ikut hidung kan. Geng-geng tu pun guna formula sama. Ngahang 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 tafa'rana. Ente Firaun. Dan buka suhu 16 tu kan. Buh Abu Jahal sekali lagi kuat. Tapi ni bukan suruh kata. Tafa'rana tu ambil daripada Firaun. Maknanya punya teruknya Firaun tu menjadi satu gelaran penghinaan kepada mana-mana orang buruk perangai. Firaun ni walau teruk-teruk dia lagu mana pun, Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran yang waktu dia lemah, waktu Nabi Musa alaihi salam Allah belahkan laut, Nabi Musa Bani Israel selamat sampai ke hujung, Firaun dengan tentera dia semua masuk ke tengah laut, habis lemah dalam laut, hujung ayat dia kata apa? Firaun dia kata apa? Dia kata, aku beriman dengan Tuhan Musa dan Tuhan Bani Israel, dan akulah termasuk wa ana minal muslimin. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala sebut Firaun masa dia nak mati, dia kata apa? Aku beriman dengan Tuhan Musa dan Tuhan Bani Israel. Hujung ayat, wa ana minal muslimin. Aku di kalangan orang-orang yang Muslim. Tahu macam mana? Maknanya Firaun mati sebagai apa? Islam apa? Sudah. Tuan-tuan, Firaun maknanya dia mati pun dia taubat. Dia nak taubat. Tapi adakah taubat Firaun diterima, tuan-tuan? Taubat Firaun terima dah? Taubat tak terima dah. Tak terima, taubat dia tak diterima. Tapi jahat-jahat Firaun pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah cerita, ada satu lagi dia ni juga serupa macam Firaun juga, tapi zaman lain. Nama manusia tu adalah Amru bin Hisham bin Mughirah. Jangan radhiyallahu lah. Ingat lu, dia bunyi Arab nak radhiyallahu nanti selalu bukan sahabat ni nanti lu. Amru bin Hisham bin Mughirah ni nama atas surat beranak kad penalan, IC my card dia. Gelaran dia, AKA dia Abu Jahal. Abu Jahal. Abu Jahal, apa makna Abu Jahal? Tak saja nak makna kot tuan-tuan, bahasa sedap. Bahasa sedap nama anak Abu Jahal, Abu Jahal. Nanti lu. Jahal tu jahil, jahil. Jahil tu bodoh. Nak saya ulang sekali? Bodoh. Abu Jahal, bapak bodoh. Bapak bodoh. Macam itulah nak sebut kot mana pun. Abu Jahal, bapak bodoh. Kalau tuan-tuan nak tahu Abu Jahal ni macam mana dia boleh dapat gelaran bapak bodoh, nanti saat gelaran asal dia bukan bapak bodoh. Asal gelaran dia Abu Hakam. Apa makna Abu Hakam? Bapak cerdik. Dia ni golongan think tank, pemikir hebat. Maknanya kalau dulu meeting-meeting apa mesyuarat besar-besar apa, panggil dia cerdik. Lagu mana ustaz? Daripada dia jadi bapak cerdik jatuh jadi bapak bodoh. Pasal tindakan dia bunuh Sumayyah dan keluarga dengan cara sula. Besi panas, jolok kot punggung, keluar kot mulut. Bodoh. Hang cerdik, ngaji tinggi, pi bunuh orang dengan cara paling bodoh, kejam dalam dunia. Padan. Dan dia pun bila orang Nabi sendiri pun panggil dia Abu Jahal, dia okey ya. Tak ada buat kenyataan, saya tak bodoh. Saya CGPA tinggi, saya cerdik. Ni CGM tak ada. Dia pun tahu dia bodoh. Ni bukan membawa, memang sungguh pun Abu Jahal. Tapi tuan-tuan kena tahu, Abu Jahal ni punyalah dia ni benci kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam usaha dia buat, tapi yang peliknya dia
sampai tahap dia dah nak mati. Ini cerita dia masa dia nak mati. Dia nak mati dah ni, maknanya dia kena kepung dengan tentera Islam semua. Orang bagi peluang kat dia. Abu Jahal ni lah, kok nak pesan apa-apa, kok nak cakap apa-apa. Dia kata lagu ni. Dia nak mati dah ni. Sikit lagi dia kena pancung. Kok lah kok nak mengucap ke apa kan, saya ni kembali ke pakai jalan dengan saya bertobat kesilapan lalu. Tak ada. Dia dah nak mati ni. Dia kata apa? Nanti hampa tolong pesan kat Muhammad dua benda. Apa dia? Pertama, apa habaq kat Muhammad, aku benci dia sungguh. Dan kedua, habaq kat Muhammad, aku dengan dia, aku lagi terror. Aku lagi terror daripada dia, tahu? Kena pancung kepala. Itu kaplah kasih potong. Pancung kepala. Sahabat Nabi bawa kepala dia lagu ni. Tak salah tengok kada pun. Tak tengok cadar sungguh. Nak kan? Dia bawa lagu ni. Dia bawa ni pi ke depan Nabi. Ya Rasulullah ni, Pak Long ni dia minta tolong sampai. Kami tolong menyampai. Dia kata ni sebelum dia mati. Ni last word. Kata-kata terakhir. Dia kata apa? Dia kata pertama, dia kata dia benci padamu ya Rasul. Kedua, dia kata dia ni, dia kata dia dengan mu ya Rasul, dia lagi terror, dia lagi hebat, dia lagi champion. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, kana haza fir'aun hazihil ummah. Nabi kata, inilah Fir'aun umat ini. Inilah Fir'aun umat ini. Atau dalam riwayat lain kata, Fir'auni akbaru min Fir'auni Musa. Aku punya Fir'aun lagi dahsyat daripada Fir'aun zaman Nabi Musa. Pasal Fir'aun zaman Nabi Musa, masa dia nak mati, apa dia buat tadi? Saya kata apa? Dia reti nak tobat. Aku beriman dengan Tuhan Musa, Tuhan Bani Israel. Allah lah. Dan aku di kalangan orang Islam. Tak ada dah. Nyawa tang ni dah. Orang suruh masa muda-muda dulu. Baru-baru pencin apa. Tobat. Nah, mati dah. Memang dah tobat. Tak ada dah. Tutup pintu. Itu reti zaman Nabi Musa punya Fir'aun. Reti juga nak tobat. Hak ni. Orang bagi peluang. Nak kata apa-apa. Tak ada. Benci lagi ada. Nak abad kat tuan-tuan. Dalam dunia memang ada manusia lagu tu. Dia bencikan orang sampai mati. Orang kata, Abah. Dia kata, Abah, sudahlah. Dah. Aku mati hidup balik pun aku benci dia. Hidup balik pun. Zombie apa? Dah lama. Tak salah duk benci dia. Dah. Mak hang ni, sekali benci orang, selamanya. Dajjal mai pun benci. Mak dengan Dajjal lebih kurang apa? Jangan lagu tu. Kerah kepala. Dia benci, dia meluat, dia tak mau terima orang tegur, orang nasihat. Dia tak mau. Rupanya memang ada, no? Memang ada. Kalau kisah Qarun yang tuan-tuan pun biasa duk dengar, lagi dahsyat. Pesanan demi pesanan suruh dia berzakat lah, bersedekah, infak ke jalan Tuhan, tak mau, kedekut dia tak mau. Sampai Tuhan benamkan dia dalam bumi. Itulah tanda-tanda orang kerah kepala. Sebab itu para ulama menyebutkan orang hak jenis kerah kepala ni dia ada tanda-tanda dia. Malam ni saya nak buat pendedahan pada tuan-tuan. Lah ni tadi kita duk cerita Fir'aun lah, Abu Jahal lah. Meh kita tengok hak duk main malam ni kita jenis lagu mana. Dia kalau penyakit tu dia panggil simptom penyakit. Tapi kalau jenis ni kita kata tanda-tanda sudahlah, no? Dia setiap perkara dia ada tanda. Hari nak hujan tanda apa? Dia kelam, dia mendung tu. Tanda orang tunang apa? Cincin di jari. Tanda orang mengandung apa? Perut dia ni lah, no? Dia apa, koi ke depan pada apa ni, dia muntah-muntah, morning sickness, mabuk. Tapi lah ni saya tengok ada orang mabuk mengandung ni pelik-pelik, no? Tokak sabun. Nah, no? Masuk khabar itu dia kata dapat dia mengidam no, mengidam cium ketiak suami. Allah, no, hak gelak tu buat apa, no? Cium ketiak suami, tak tahu laki hang apa, no. Bu ikan masin Tanjung Dawai apa. Pelik-pelik. Tanda-tanda tu sonok sangat dengar lu. Apa tanda-tanda orang hati dia kerah?
Orang hati yang tanda-tanda dia kerah ini, kata para ulama, ada beberapa tanda. Mari kita ambil muhasabah bersama. Pertama, kata para ulama, orang kalau jenis dia ni kerah pedal, hati kerah ni, tanda yang pertama ialah dia ni jenis malas untuk melakukan ketaatan, berat untuk nak melakukan amalan-amalan soleh. Padahal dia ni nak buat benda elok, benda amal soleh itu terpampang depan mata. Rumah depan masjid, duduk tepi tabung, berkawan satu grup WhatsApp dengan ustaz-ustaz, sikit pun tak ambil manfaat. Mana tabung? Contoh. Rumah tepi masjid, bercahaya masjid siang malam, tak mai juga. Ni mic luar dengar tak? Dengar sikit lagi. Dia ni bukan ustaz ni dia lepas geram kot. Dah, Allah sebut. Allah Ta'ala kata dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Allah, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli. Dan tak ada orang yang menghalang mereka untuk diterima derma-derma mereka, melainkan kerana mereka kufur pada Allah dan Rasulnya. Dan kata Allah, orang hati kerah, tanda dia apa? Wala ya'tuna as-salah illa wahum kusala. Orang yang hati kerah ni, perangai dia apa? Dia semayang. Allah kata, Allah kata orang hati kerah ni, tanda dia apa? Dia semayang. Wahum kusala, dengan cara malah. Dia semayang tak? Semayang. Kalau tak semayang? Kalau semayang pun tanda hati kerah. Kalau tak semayang, tanda hati kerah apa? Dia semayang juga, cuma dia ini dalam keadaan wahum kusala, semayang malah-malah, baju tak pakai, kain melekat jenuh gulung, jatuh balik, gulung. Lepas tu nampak benda lain, kuih duk gulung. Kan, baby shark ke apa? Tak tahu. Kan, kuih duk gulung. Semayang malah. Baru takbiratul ihram pertama menguat dah. Allah. Macam Parkinson tu. Ketak menguat tu. Jenis main syok kedua. Apa ni? Dengan Tuhan hang buat lewat-lewat. Malah, dia jadi malah. Tapi balik rumah mak mentua tu, dandak tu, tengah malam pun terpacak bangun. Bagus. Mak mentua kencing mana? Kerak kencing lah. Kita tengah malam nak pergi bilik ayak, lalu depan bilik menantu. Oh bagus, cerah. Menantu lelaki dia duduk mayang. Allah, berdengung. Oh akbar. Mak mentua kata bagus, tak sia-sia. Niat nak cari pencetu mak. Ni pun kira okey. Lepas tu ni anak dia, mak siapa mak? Dah pergi kencing dah. Lelaki hang bagus tu. Awak dah lah duk mayang tengah malam bagus. Oh abang main syak. Loh main syak. Kau tiga. Memang lagu tu. Besok lewat lagi 5 minit nak subuh pun main syak. Teruk. Mak baru nak kagum. Dia semayang dah. Dak hati kerah ni semayang dah. Semayang malah. Dalam keadaan malah, melewat-lewatkan. Allahu akbar. Dah lah tuan-tuan. Tua-tua dah kita ni pun, tunggu hari dah ni. Malah lagi semayang. Tak nampak bersungguh nak semayang. No? Orang kalau nak minang, nak darah orang memang tempat tu semangat sungguh. Perempuan tu kata, kalau you betul serius dengan I, you main lah rumah I, jumpa mak bapak I dulu. Boleh. Lautan api sanggup direnang. Sembang. Minum teh pun tiup. Embui. Dia main rumah pakcik tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakcik. Oh pakcik kata ini lulus satu dah. Bagus dah. Pakcik maaf nak tanya, Zohor pukul berapa? Pukul 10 tanya dah. Bagus. Pukul 10 pagi tanya dah pakcik, Zohor pukul berapa? Lohok pukul berapa? Pukul 10 tanya dah. Bagus. Waktu masa nak makan pun pakcik tu tengok bagus anak muda ni bagus. Ambil yang dekat ni sunnah.
ambil minum pun dekat. Yang pakcik kata, "Dek, tu ayak masuk tangan." Oh, masuk tangan. Oh, dia nak tunjuk bagus, nak tunjuk bagus. Sampai masuk, "Pakcik, saya minta maaf, lagi 5 minit nak lohak ni, saya tak boleh duduk diam, saya kena ambil semayang." Pakcik kata, "Selipar ada, ambil yang pakai." Oh, ambil semayang. "Pakcik, maaf pakcik, kiblat mana kiblat?" Pakcik tu kata, "Kiblat no. Saat kiblat tu kiblat tu siapa pakcik? Dah rumah pakcik ni kiblat dia berubah-ubah. Dia lohak lain subuh lain. Teruk tu maknanya pakcik tu pun tak boleh pakai makna tu. Pakcik tu pun teruk apa kiblat rumah berubah jadi apa?" Dia bukan tak semayang, dia semayang tapi dia pemalas. Dia ada gaya. Dia ada gaya dia. Sebab itu saya ingat tuan-tuan, jap-jap lepas pada Covid hari tu ni, saya tak tahulah masjid kita ni insya-Allah lah kot. Ada setengah-setengah masjid lain, jemaah dia makin lama makin kuat kurang. Dia kuat kurang. Kita usahalah nak tarik jemaah mai lah balik masjid kita ni, mai balik macam-macam cara, macam-macam. Bagi kita lah kita cadang tuan-tuan. Masjid kita ni kita nak mengimarahkan tarik jemaah kita, boleh fikir macam-macam cara. Ada setengah saya tengok cara dia macam kita buat ni, macam-macam. Ada kedai makan. Ini bagus ni, imarah, nama dia imarah. Bagus, memakmurkan rumah Allah. Ada setengah masjid dia buat jamuan nak tarik jemaah. Ada sekali dulu pernah ada satu masjid jemput saya kuliah subuh. Dia deal dengan PA saya, setuju semua, okey. Sampai tarikh dia bagi poster. Saya tengok poster tu 2-3 kali, betul ke panggil aku ni? Dia tulis besar-besar, "Sarapan pagi bersama Ustaz Ilyas." Kecil bawah tu, "Kuliah subuh disediakan." Hampa ni panggil aku makan ke panggil ceramah? Besar bos, nala punya besar. "Sarapan pagi," menyerok. Menyerok. "Sarapan pagi bersama Ustaz Ilyas." Kecil bawah, nota kaki. Saya ingat kalau tak spek memang tak nampak dah pasal. Saya ingat dia tulis tu, dia kata kuliah subuh disediakan. Halui bawah. Dan tuan-tuan tahu tak, dia punya menyerok dia bukan kaleng-kaleng lah, bukan cerai punya lah. Dia punya menyerok sarapan tahu apa dia? Kambing. Lu ada. Kambing. Pukul 4 pagi dia perlu kipas dah. Masjid tu dahsyat tu, ramai macam Jumaat. Kambing. Dah lah kat poster tu gambar saya, seberang tu gambar kambing. Jadi saya pun tak tahulah depa ni ramai ni kes saya ke kes kambing, pasal muka sengih lebih kurang. Marilah ke masjid. Tu cara dia. Saya sembang dengan Tok Imam dia. Saya kata, "Mam, kalau setakat ada kambing ni memanglah ramai. Apa hari tak ada kambing ni?" Dia kata, "Memang Ustaz, hari ada kambing memang lagu ni. Tapi kalau hari tak ada kambing memanglah tak ramai. Tapi," dia tapi tu yang sedap tu. "Kami dapat jumpa muka-muka baru. Bukan muka kambing, muka orang lah. Muka-muka baru hak tak biasa nampak, dia mai. Kami pun takut dia sagi claim kalau kami ni hari ni tak ada kambing. Dah Ustaz. Kami mai bukan kambing. Kami mai nak semayang. Salah ke?" Oh, okey. Tu cara dia tarik orang. Baik tu ada setengah, kadang-kadang kita nak tarik jemaah ni macam-macam cara. Tapi saya tengok tuan-tuan sikit sebanyak, orang kita, jemaah kita paling suka dia nak main masjid, hati dia suka nak main ke rumah Allah. Lebih-lebih lagi, satu faktor ada makan. Kedua, dia punya Tok Imam sedap. Tok Imam bacaan sedap, kita jemaah seronok. Dan kalau dalam fiqh pun, cari imam suara merdu, bagusnya di mana? Memberikan khusyuk dalam hati jemaah. Jemaah dak jujur nah, kita nak betul nah. Tok Imam kalau suara sedap dengan kita berapa rakaat pun kita kalik. Kita seronok. Nak rukuk rasa sayang. Lo dia baca sedap, lo rukuk dah lo. Enak atau enak aja. Punya sedap enak atau enak. Hak tak sedap pula baca kahfi. Panjanglah. Saya biasa terkenal sekali tu, ada satu masjid tu, dia jemput saya betul tadi ya. Kita pun hamuai lah muka kot dia nak pelawar kita jadi imam. Tak, kita pun taklah sedap mana. Tapi adalah tu imam tu, dah lengan tak mayang sunat tak apa, dia masuk-masuk dia lempak kunci. Oh, lepas. Dia tengok jemaah dia beralih tengok jemaah, tengok ni lah soft kan. Sap. Dia buat muka tentera Jepun pencen tu. Sap. Saya tempat tu saya dah keras perut dah. Moga-moga lah perjalanan semayang aku selamat mana. Tak apa. Au.
sudah dia buat lagu tu dah. Akbar. Saya dah. Okey tak okey ni tak apa nak. Lepas tu dia start baca. Punggah. Bismillahirrahmanirrahim. Batuk pula dah. Dah lah lama sangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Lama. Tak meninggal dah ada lagi. Walau daripada lak dengan dok tu lama kau tu. Ingat ada saktah ke apa? Walau saya rasa saya berhenti kot semayang. Saya tak tahan nak tergelor. Tak, tuan-tuan dengar saya cerita ni, saya dah habis tapis ni. Kalau tapi jemaah ni tak gelor. Maknanya mereka dah biasa. Mereka dah lali. Dalam kampung kami bukan nak ada orang lain. Hak ni ada apa? Bagus tak bagus tak imam hak ni. Muda kata hak ni ada apa? Saya kata habis mayang. Masa tu maghrib, isyak. Saya tanya budak sebelah habis mayang. Dia kata adik sekejap lagi tarawih ni imam ni ke apa? Imam ni ke? Allah. Jauh lagi perjalanan kita ni nampak ah. Tak, kita bukan nak menghina mana-mana, tapi kita nak kalau lagu tu punya gaya lah tuan-tuan memang kita punya jemaah pun kurang. Saya ingat dalam hati jemaah kalau macam ni biar aku main surah Petronas nampak gaya. Nampak gaya. Dak, cara kita nak tajuk kita jangan duk tuduh. Orang tak main masjid, orang tak main surah, tak main jemaah. Kita laju sangat. Kadang saya biasa saya pergi ceramah ada negeri luar lah, bukan Kedah lah, luar negeri lah. Saya ingat ada kot dalam 20 orang yang main dengar. Kita tak, saya bukanlah standard Ustaz Kazim Badli Shah tu hebat lah. Kita cak ayamnya. Tapi tak 20 orang ni saya terima sikit. Dia kata, "Mak, siapa tak apa nak ramai?" Ustaz biasa. Ini umur semua orang tak ada iman. Ini semua jemaah semua tak ada iman. Tak ada iman. Hang senang tuduh orang tak ada iman. Saya dalam hati la ilaha illallah. Ada orang lagu tu. Dah, cuba fikir apa silap kita di pihak pentadbiran. Ada benda tak kenal ke apa, benda depa tak puas hati yang depa nak pergi ke lain. Apa buat bagi depa suka mic. Depa syok nak mic. Mikrofon sedap ni, mic bagi sedap. Kadang ada masjid, kadang berdengung tuan-tuan. Kita ceramah, ramai duduk di luar, di tangga, di motor ramai. Habis kita ceramah, kita tanya siapa ramai duduk luar. Ustaz, kami duduk dalam masjid tak dengar apa. Bergaung. Kami duduk di tangga baru clear. Tu kadang saya buat lawak, hak depan pun tak gelak. Hak di motor gelak dulu. Loh, siapa? Mikrofon. Ini semua imarah. Macam mana kita nak imarah memakmurkan rumah Tuhan ni cara. Lepas tu mikrofon ni pula dia jangan banyak tangan. Mai tu imam, rasa tak sedap. Mai tu bila Allah astagfirullah. Dia pulah. Rosak orang tua ni. Tak boleh. Dia tak boleh banyak tangan. Ni menatang ni. Kan ni apa ni what we call this animal apa? Mikrofon. Dia tak boleh banyak tangan. Rosak. Ni jaga elok-elok. Kadang kau tuan-tuan pergi semayang di Masjidil Haram. Masjidil Haram tuan-tuan, pasal ramai orang duk pergi semayang. Memanglah satunya dia tak bang pun ramai dah. Mic dia pun sedap. Imam dia, tuan-tuan biasa dengar masjid dia humming. Tahu humming? Bismillah. Biasa dengar? Tak biasa. Dia punya perfect, dia punya jaga sound system. Ni kita kadang ada masjid, ya Allah. Alhamdulillah. Tu imam tu jenuh ejah, sak mic duduk atas, kat bawah memang tak sepik kat telinga tu. Hak duduk tepi mic tu, tepi sound paling jenuh. Guguk kat telinga. Tak boleh. Lepas tu cara kita ingat macam mana kita nak imarah masjid bagi orang suka mic. Kita di pihak yang masjid ni kena ada cara dia yang tersendiri. Yang kedua, kata para ulama, tanda orang hati keras adalah kita pergi laluan azan syak lu kot. Kau macam mana? Nah. Terus nah. Tapi malah esok bang lah nah. Malah esok bang lah. Yang kedua, kata ulama, orang tanda hati keras yang kedua adalah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, iaitu kalau pertama tadi dia semayang cuma dia malas. Yang kedua adalah wala yunfiquna illa wahum karihun. Orang yang hati keras ni sifat dia apa?
Dia juga jenis orang yang bersedekah pula. Tadi sembahyang, cuma malas. Ni dia sedekah, tapi dalam keadaan hati dia benci meluat waktu sedekah. Minta. Kerjalah sendiri. Malas. Muda minta. Pakcik tahu hang lu kerja hang malas. Muka je handsome. Dak nak bagi tak bagi. Nak bagi-bagilah tu suruh bunyi. Ada hak ni Tuhan kata. Dalam duk bagi, mulut duk kata. Jangan. Tuan-tuan nak bubuh. Tosah duk ada nak bunyi apa duk. Jangan. Saya kadang-kadang kan kita tengah duk isi minyak, mai budak-budak assalamualaikum pakcik mohon sumbangan. Dia kan skrip dia sama aja. Kalau tak mau beli pun belilah saya punya ni bam, minyak angin urut, minyak pakcik panas-panas apa sabu-sabu. Kita pun nak kata lagu mana. Ada orang kadang dia bagi. Tapi ada orang tahu dia bagi pula. Dia bagi RM10 kadang tu. Orang Kuala Lumpur RM10. RM10 dia bagi. Budak tu pun terkejut. Alhamdulillah. Mai RM9 balik. Loh, minta balance. Rupa dia nak bagi RM1 dah. Ada juga jenis lagu tu. Macam-macam. Dia nak sedekah, tuan-tuan bagi. Tak mau bagi, terpulang. Cuma macam kami lah ustaz-ustaz, payah sikit lah. Kita kan duk berdegar-degar, duk cerita dengan orang. Sedekah ni Allah Ta'ala jamin rezeki mubak-mubak. Kali kita pula, kita tengah duk makan. Ustaz ni duk makan. Orang assalamualaikum ustaz ni sumbangan. Ni satu restoran semua bakat tu tengok. Ustaz bagi tak bagi. Cerita dengan orang gegak masjid. Bagi tak bagi. Saya dulu biasa kena. Masa tu muda-muda lagi, kahwin pun tak ada, kerja tetap pun tak ada. Tabung depa tolak orang sampai kat kita. Kita tadi duk cerita kelebihan wakaf lah sedekah infak mu. Kita pun seluk-seluk tangan tarik-tarik ke poket ni RM50. Wih, besar kan? RM50 besar kan? Tolak masuk balik. Tarik seluk belah ni tarik 2 upang. Wish, dah sebab tabung tu tin. Hamba tahu kan jadi apa kan? Tin. Lagi buat tu. Ting. Soh depan dia tu penceramah 2 upang. Aduh. Macam mana tuan-tuan? Kalau tuan-tuan jauh ada gelak saya. Kalau tuan-tuan jadi tuan-tuan RM50 dia 2 upang. Dah lah masa saya geram semua. Dalam masa kita tarik 50 tolak masuk balik, pakcik kiri kanan duk tengok tu, dia duk wirid. Dia tunggu nak main Jumaat, dia wirid dan subhanallah dia tengok saya simpan balik 50. Subhanallah apa simpan balik kan. Jadi ustaz bagi 50 ke 2 upang, biarlah rahsia tuan-tuan. Saya dengan Allah Taala ya tahu. Yang penting dalam duk bagi sedekah, tuan-tuan bagi sumbangan, jangan mulut duk mengata, hati membenci. Anggap saja RM5, RM1, berapa kita bos RM10 yang kita bagi itu duit kita di akhirat nak tolong kita jauh daripada azab api neraka. Tadi tabung lalu dah. Boleh main balik tak? Tak boleh main dah. Oh, dia pergi tak kembali nah. Oh, tabung dah lagu tu. Bubuh tuan-tuan bagi sumbangan, Allah Taala bagi rezeki yang berpanjangan. Tadi titik-titik tu isyak. Azan lagu noh. Faham macam mana? Terus nah. Okey. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga kata para ulama, orang kalau hati dia jenis keras ni tuan-tuan, apa tanda dia? Yang ketiga adalah sikit pun dia tak tersentuh dengan ayat-ayat Quran ataupun nasihat ataupun silat hari bulan, dia ni jenis orang yang mempermainkan ayat-ayat Quran. Ada manusia dalam dunia ni tuan-tuan, dengar nasihat Quran, hadis Nabi, dia tak mau. Saya dulu ada biasa orang main jumpa, dia kata ustaz saya ni banyaklah masalah dalam hidup, keluarga, kerja, duit, kawan, jiran, macam-macam masalah, diceritanya macam kita dengar pun serabut. Lalah saya pun dalam hati saya nak kata lah, nak suruh dia buat lagu tu, lagu ni apalah.
Tak dan saya kata apa. Tapi Ustaz, nanti Ustaz, saya nak minta nasihat Ustaz. Tapi Ustaz boleh tak jangan nasihat saya suruh saya sembahyang hajat, sembahyang taubat, zikir, istighfar, doa, bangun tengah malam, tahajud. Untuk seorang. Saya buat dah, tak jadi. Saya buat dah, tak jadi. Saya dalam hati memang tu pun aku nak suruh pun. Dia memang ada manusia, dia rasa dia dah berputus asa dari rahmat Tuhan. Dia dah rasa macam Allah dah tak boleh tolong dia dah. Dia tak boleh buat apa dah. Dia dah usaha dah, doa berapa lama dah, tak jadi pun, tak jadi. Tuan-tuan ingat, kita dalam hidup ni, kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala bukan serupa kita mohon peruntukan dengan yang berhormat. Kita berdoa pada Allah ni kena ada adab. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi ajar dalam doa jangan sesekali kita gopoh, jangan kelam kabut dalam doa. Apa makna jangan kelam kabut dalam doa? La tasta'jilun. Jangan gopoh dalam berdoa. Apa makna gopoh dalam doa? Tuan-tuan bisa dengar orang kalut dalam doa. Macam tu ke gopoh? Boleh jadi juga no. Jenis baca doa tak putih, tak dengar apa. Nar tu api. Kita makmum nak amin pun sebab salah. Tu imam kerap sangat minta api ni. Dia pun merokok, tu imam tu pula. Aduh. Dia gopoh dalam berdoa ni makna dia apa? Iaitu Nabi sebut seorang yang berdoa kepada Allah, hujungnya dia kata, Tuhan tak makbul pun. Siang malam aku minta tak dapat. Jangan lagu tu, tak boleh. Kita dengan Allah Taala tak boleh buat lagu tu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menadah tangan doa pada Allah supaya Allah Taala ubah arah kiblat. Dulu kiblat pertama kita orang Islam sembahyang menghadap mana? Menghadap mana? Masjidil Haram ni dulu buat haji, tawaf apa semua, Baitullah. Mula-mula kiblat orang Islam mana? Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. First mula-mula. Orang Yahudi duk pelacen Nabi. Apa orang Islam Muhammad kata agama dia betul, dia pun kiblat serupa kita. Tu Nabi menadah tangan doa ke langit, minta ya Allah ubahlah arah kiblat tu ke Masjidil Haram. Dan tuan-tuan tahu tak, akhirnya Allah Taala terima tak permohonan Nabi? Terimalah kita duk mengadap selama ni. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kan? Tapi tara Nabi duk tadah tangan doa pada Allah, sampailah Allah perkenankan kiblat tu berubah berapa lama? Daripada hari Nabi minta sampailah Allah Taala turunkan wahyu ubah arah kiblat berapa lama? 17 bulan. 17 bulan tu berapa tahun? Setahun setengah lebih kurang kan? Yang doa tu Nabi, bukannya mufti, bukannya ulama, bukannya kiai, bukannya tok imam, tak. Nabi punya doa pun setahun setengah baru makbul. Yang Nabi minta tu bukan untuk sendiri, bukan untuk gaji, untuk naik pangkat, bukan untuk dapat cucu, dah. Untuk umat semua kiblat. Setahun setengah baru makbul. Yang tak Nabi ni baru doa petang kemarin, awak duk komplain. Tak dapat sama doa, tak dapat serupa tu. Lalu tu kodam tak kodam sama. Jadi apa maklum? Maklum sini ke doa di planet Namek. Jangan lagu tu. Kita dengan Allah Taala, Allah lebih tahu apa hak bagus untuk hamba dia. Kadang Tuhan bagi lebih daripada kita minta. Tuan-tuan, dalam hidup ni semua benda kan kita minta Tuhan bagi? Ada benda tak usah minta Tuhan bagi tak? Siapa dalam masjid ni berdoa minta dapat oksigen? Habaq Maizat. Ada tak minta oksigen? Koklah ada Allahumma rzuqnal oksigen wa akhrujnal karbon dari oksida. Saintifik tu imam kita ni. Tapi dapat tak oksigen? Dapat tak? Minta tak? Tak minta, Tuhan bagi. Allah Maha Penyayang.
Bukan semua benda hampa kena minta. Aku tahu hampa nak apa, cuma tak reti minta. Aku bagi. Lepas tu yang Tuhan nak suruh doa buat apa? Tuhan nak ajak kita, hang reti tak jadi orang tawaduk, rendah diri. Walau ilmu hang banyak, amalan hang banyak, cucu, anak bagus, kemas bagus, kuih, duit banyak semua, hang ingat kat aku, tu je Tuhan nak. Ingat kat dia, doa. Doa. Hang ingat. Tapi ada orang dia tak mau, dia tak tersentuh dengan ayat Quran, dia pemain lagi ayat Quran tu pun ada. Tuan-tuan, orang bangsa jenis suka main ayat Quran ni siapa dia? Bangsa Yahudi. Wa qalu la tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Puak-puak Yahudi kata, kami takkan disentuh api neraka kecuali hari-hari tertentu. Surah Al-Baqarah ayat 80. Yahudi kata kami ni tak kena azab neraka. Kalau kena pun bukanlah tiap-tiap hari. Tengoklah hujung minggu, cuti sekolah, mungkinlah kot. Dia pemain Yahudi main ayat Quran. Dia kata kami bukan, kalau kami kena api neraka pun bukan hari-hari. Adalah masa dia office hour lah kot, malam rehat lah, kena sate semeling apa kan. Dia pemain. Saya dulu biasa agak dengar orang, dia kata ustaz, kita dalam hidup ni kita buat jahat, betul-betul buat jahat. Siapa? Dah sekejap lagi kita jahat banyak sangat, buku rekod malaikat pun sampai penuh dah. Malaikat punya geram, dia lempak kita, nak lempak pergi neraka, dia pergi hawin kita masuk syurga. Oh, puas hati. Hai ingat malaikat tu lempak cakra ke apa? La ilaha illallah. Dia ada orang lagu tu, dia buat pemain. Dulu orang duk main ayat Quran. Ni saya apa ni contoh tu sodok ni pula. Dia kata hang ada apa-apa nanti misqal lazaratin lah. Misqal lazaratin khairan yarah tu kan ayat Quran. Dia nak abang kata hang ada apa misqal aku. Misqal lazaratin khairan yarah. Pemain ayat Quran tak boleh. Dia orang hati keras ni, dia bukan kira ayat Quran tak Quran. Janji orang gelak tu jangan, tak boleh. Apa tujuan pun tak boleh. Sebab itu orang kalau hati dia ingat ke Tuhan ni, hati dia bukan jenis hati yang keras. Orang nasihat dengan Al-Quran, nasihat dia dengan pesanan-pesanan daripada Nabi, hati dia mudah tersentuh, dia mudah insah, dia mudah beringat. Tu perangai dia, jenis dia. Satu. Yang ketiga. Yang keempat, kata ulama, orang tanda hati keras yang keempat adalah dia langsung tak tersentuh dengan ayat-ayat kauniyah. Apa makna ayat kauniyah? Apa bentuk kejadian pada alam ini, sikit pun dia tak ambil iktibar. Hujung-hujung ayat dia kata hak duk jadi banjir, tanah runtuh, gempa bumi, cuaca, ini semua kejadian alam, mana ada kaitan dengan kita. Pelik betul ya ustaz-ustaz ni. Asal kata maksiat banyak, ini semua punca lah ni banjir, mai apa ni semua ni. Kita nak abang tuan-tuan, umat dulu depa duk syirik Allah Taala, sembah berhala, Tuhan buat mai banjir sebagai satu bentuk balasan supaya beringat. Tapi satu lagi saya nak pesan, bukan semua bentuk bencana itu bermakna itu adalah tanda Tuhan nak balas. Nanti selalu saya tak faham tu orang jenis faham lagu tu. Padahallah negeri tu kena banjir pun semua tu depa tu buat benda tak elok, Tuhan nak balas. Banjir tak mestinya tanda negeri tu maksiat. Jeddah, Mekah banjir tak? Lepas tu Mekah maksiat lah. Lepas tu mana boleh kata apa pukul rata pada muka tu negeri tu maksiat banyak sangat. Lepas tu Mekah jadi apa? Tempat paling mulia dalam dunia banjir, apa nak kata apa? Takkan kita nak kata semua tu balasan Tuhan? Tak boleh. Tak boleh. Nampak tu imam naik motor accident, jatuh longkang, patah kaki. Jemaah kata tu balasan Allah. Semayang baca panjang kan. Dia duk meluat kata imam tu lama dah. Jadi dia tunggu modal. Pam kena tu balasan Tuhan. Nanti kita dalam Islam kan Allah Taala apa ulama ajak kat kita, ada orang nama dia ibtila. Apa sebut? Ibtila ni satu musibah yang kena pada orang baik-baik. Tuhan nak angkat darjat dia.
Tuhan nak bagi pahala sabar kat dia, nak angkat dia lagi tinggi darjat dia. Macam tuan-tuan semualah. Keluar-keluar selipar hilang. Sabar. Apa dia? Sabar. Hak cerita ni biasa kena tu yang sabar tu. Tapi malam ni warna hitam tu sambil anu. So, dah lah hilang. Melengung kita aduh hilang. Orang masjid main, siapa ustaz hilang? Dugaan Allah ustaz. Oh. Tak apa ustaz, kami ganti hak baru. Dia bagi hak masjid je. Dia bagi hak masjid. Elok lah dia bagi tu. Dia tulis hak masjid. Lepas tu gunting depan. Jari duduk lagu tu. Allah. Sabar. Ada orang mungkin dia bukan ibtilah. Ada orang namanya kafarah. Apa makna kafarah? Hidup dia bagus. Sekali-sekala dia pergi terlanjur, pergi buat benda Allah, dia pergi buat benda tak betul. Jadi Tuhan nak bagi dia settle, buku rekod dia clear, akhirat dah settle, dunia dia kena siap-siap. Mailah banjir, penyakit, kena covid, kontak rapat pun tak apa dah. Tak boleh nak pergi mana. Kan? Gelamping pula dah. Dia cukuplah tu. Penghapus dosa untuk dia apa? Dia sabar semua. Dia bagus, bukan tak bagus. Sekali-sekala dia pergi gatai buat maksiat dah. Dia orang masjid, bagus dah pergi masjid, bagus. Siang malam pergi masjid. Pak Sepa tak tahu satu malam dia pergi urut tapak kaki Amoy. Loh. Motor parking depan dah tu, parkinglah jauh sikit. Parking depan dah tu. Amoy tanya, "Haya Haji, apa lu mau?" "Kaki ya, semalam tahajud lama sangat." Mau urut-urut sikitlah. Urut dah. Keluar urut, motor hilang. Penghapus dosa. Penghapus. Ni contoh. Ustaz ni macam bisa jadi lah. Contoh. Bisa jadi pun tak tahulah kot. Pernah jadilah kot. Tapi ada orang tuan-tuan. Ada manusia dalam dunia ni. Mailah musibah apa pun. Dia duduk keras situ. Tak ubah perangai. Tak ada. Kawan-kawan saya NGO kadang duduk bagi sumbangan bantuan bangsa banjir. PPS pusat pemindahan sementara. Duk tak semayang situ. Covid tak covid, banjir tak banjir, rumah hanyut tak hanyut, duk tak semayang situ. Dah, dia bukan maknanya mai banjir dia jadi insaf. Dia kau beringat, oh Tuhan ambil baliklah habis harta aku. Ingat ke Tuhan balik aku dosa banyak tak semayang. Duk ngumpat lagi dah. Berah. Ingat kita makan berah apa? Nasi makan roti ke apa. Duk komplain banyak. Ada seorang makcik tu, kawan saya lah, dia ni nak bagi ni roti ayak kotak kan. Makcik tu pun banjir. Sampai makcik ada apa makan, apa makanan apa? Tak ada apa. Oh ya ke? Tak ada langsung apa makan? Tak ada. Okey. Kawan saya pun angkatlah roti-roti semua. Nak letak di dapur. Makcik nak letak mana? Letaklah kat dapur tu. Kawan saya dah letak tu, dia tengok berah dengan telur, dengan apa, dengan susu, dengan ayak kotak apa. Oi, boleh buka kedai runcit lah. Tipu. Kawan kita ni kata kita bukan tak mau bagi, tak perangai tu. Kata tak ada, takkan nyanyuk pun no. Abang lah lain kali rumah belakang tu tak dapat lagi, recommend lah rumah lain, hang dah banyak dah. Dia ada orang memang tak berubah juga. Nak menipu dia menipu juga. Ada hak bangsa dengki dengan orang, ada macam-macam tuan-tuan. Sebab itu kita ni makin apa diuji oleh Allah Ta'ala, makin ingat, makin insaf. Tak mau jadi makin lupa lalai pada dia. Sebab itu satu hari ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mai jumpa baginda Nabi dan dia minta nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku ini seorang yang hatinya keras." Dia kata, "Ya Rasul, hati saya ni keras. Jadi saya nak mintalah apa pesanan daripadamu ya Rasulullah, agar hati saya ni jadi hati yang elok, hati yang lembut balik, jadi berhati keras ni." Baginda Nabi pun berpesan dengan antara beberapa pesanan. Ni saya kongsi dengan tuan-tuan semua nak. Kita ni hati ni daripada hati, kalau lah kita ni tersangkut mana-mana tanda-tanda hati keras tadi ni, apa amalan dia? Pertama sekali, ini saya sebut dulu lepas saya baca hadis dia. Pertama sekali tuan-tuan, rajin-rajinlah ingat kepada mati. Dia ingat pada mati ni,
Dia akan jadi penghapus segala rasa cita-cita pada duniawi yang melampau-lampau sangat. Dia cara nak ingat mati ni senang. Duk sorang-sorang duk ingat mati sekarang tak jadi juga. Rajin-rajin pergi ziarah orang meninggal. Tuan-tuan kalau nampak ada mana-mana orang meninggal, pergi ziarah. Kawan ke adik-beradik, dia ziarah orang meninggal ni bukan apa. Dia bagi ingatkan diri. Dia mengingatkan diri. Malam tadi duk gelak-gelak kan. Duk dengar ceramah, duk gelak sebelah kan dia. Esok meninggal. Patut malam tadi dia tak gelak. Rupa tanda-tanda dah kot. No? Contoh lah kan. Pergi melawat, tengok dia masuk liang lahat loh. Aku nanti ni serupa ni lah nanti masuk liang lahat. Seorang-seorang. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada. Sambung. Amal di dunia itulah hanya pembela kita. Bagus. Lagu siapa? Combi kan? Combi pula dah. Lagu siapa? Lupa dah saya. Hijah lah, Hijah. Combi pula dah. Suraya. Tanya orang lama lagi tahu. Combi lagu apa? Lupa saya. Nah. Tu tak ingat mati dah tu. Dia ingat mati ni kena rajin bicara orang-orang ni. Dan rajin-rajin duk baca sikit cerita-cerita orang-orang soleh meninggal dunia. Dia orang-orang soleh ni kalau dia meninggal dunia, kadang kita baca kisah-kisah riwayat akhir hidup dia, hati kita jadi insaf. Orang baik-baik ni Tuhan pilih banyak. Saya ingat kawasan kita ni pun ada. Macam saya di Selangor, di Shah Alam, ada seorang Tok Bilal. Elok azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sengak. Orang taman kata, blackout ke apa? Karan padam mati elektrik ke apa? Tak, kalau surau padam, kita padam. Pakat meneru belarak pergi surau. Asal tak main lagi. Dah sengak kan, mau pakat pergi. Rupa hak bang untuk Bilal tu, rebah di sisi mikrofon, meninggal. Pada kalimah terakhir, asyhadu an la ilaha illallah. Dia orang baik ni Tuhan panggil cara baik. Orang elok cara elok, Tuhan panggil dia cara elok. Masjid dekat rumah saya, Bandar Seri Putra tu sama. Seorang pesara guru kot, cikgu pencin ke apa. Dia rajin duk main masjid. Dia sujud semayang macam biasa. Lohok kasak macam tu lah. Sujud, orang lain pun sujud, dia pun sujud. Orang lain bangkit, dia duduk sujud lagi. Orang tahiyat akhir bagi salam, dia duduk sujud, meninggal dalam sujud. Mulia. Orang Allah pilih lagu tu. Al-Fadil Ustaz apa? Dulu apa? Yang khutbah Jumaat di Masjid Al-Bukhari. Kan? Tengah berkhutbah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah pada Allah, janganlah mati melainkan mati dalam Islam. Rebah jatuh tongkat atas tangga tu, atas mimbar, meninggal dunia. Disaksikan ribuan jemaah semua ada masa tu. Mulia tak meninggal macam tu? Tuan-tuan dalam hidup tak teringin ke bercita-cita nak mati lagu tu? Dulu ada seorang pelakon Ismail Din. Dia famous juga berlakon dalam apa? Mami Jarum ke apa dulu kan. Hebat dia tuan-tuan. Dia rupanya walaupun hidup dia dunia seni kan, kita pun faham lah. Tapi hujung-hujung umur dia memang dia bertobat lah, minta ampun lah apa. Tapi dia kerap duk melawak. Dia kan jenis melawak punya orang kan, Ismail Din kan. Dia duk melawak. Dia duk kata, aku teringin mati depan Kaabah. Dia saja kata, mati depan Kaabah. Kawan ni gelak, umrah tak pi, Kaabah apa? Rupa Allah pilih. Dia meninggal depan Kaabah. Ustaz pun tak mati depan Kaabah. Berapa ramai mutawih duk bawa jemaah, tak ada yang mati lagi depan Kaabah. Setiap bulan bawa jemaah. Allah pilih. Sebab itu tuan-tuan doalah pada Allah. Moga kita ni Allah pilih mati kita kematian penutup yang mulia. Tahu hidup ni mengarut, merapu ni kita ni, merapu. Sambung ayat Quran tak boleh, lagu Ahmad Jaih laju, boleh sambung. Tapi kadang-kadang tu kita nak mati kita mulia, mati elok.
Di Masjidil Haram tu dulu, ingat tak yang meninggal mati ramai-ramai tu, kena hempah dengan kren tu. Oh mulia, mati bulan Zulhijjah, mati dalam pekarangan masjid, mati tu pula masing-masing dalam wudu. Depa kan nak semayang, main asak ke apa kan? Kan angin kuat tu, kren tu tumbang tu. Mati pula, mati dalam keadaan apa? Mati di Mekah pula. Mati dalam keadaan apa? Mati kena hempap, sahibul hadmi. Mati kena hempap tu mati baik, husnul khatimah. Mati kena hempap, mati kena tindih. Tapi saya cerita ni buat semangat je lah tuan-tuan. Jangan pula lepas ni pergi Mekah cari kren. Mana kren? Dalam masjid ni pun kipas ni pun elok kan, duduk sengit-sengit nampak kipas ni pun. Nah contoh. Patut kurang duduk situ no. Kan? Allah pilih tuan-tuan. Baik itu doa lah. Pertama, nak bagi hati kita jadi lembut lagu mana? Banyak ingat pada mati, banyak baca kisah-kisah orang baik-baik meninggal dunia. Kita rasa seronok nak jadi serupa macam dia. Tak jadi macam dia pun tak apa, serupa sikit-sikit macam dia. Satu, no? Maknanya mati dalam keadaan elok. Cuma mati dalam masjid ni bagus tak tuan-tuan? Mati dalam masjid bagus tak? Tapi tengok jugalah amalan apa. Kalau tengah curi aircon, kena renjatan elektrik, Allah. Maknanya bukanlah tempat sangat pun, amalan yang pertama. Yang kedua, macam mana nak bagi lembut hati? Ni Nabi SAW, Nabi ajak kat kita, iza aratta an yalina qalbuk, kalau sekiranya engkau nak melembutkan hatimu, maka fa at'imil miskin, bagilah orang miskin makan. Bagi orang miskin makan. Dalam perumahan kawasan kita duduk ni, kok ada orang susah, tuan-tuan bagi dia makan. Dia kalau ikutkan hadis ini, kalau tuan-tuan bagi sumbangan transfer duit tu mungkin tak berasa sangat. Tuan-tuan pi bagi dia makan, atau sambil tuan-tuan tengok dia makan, hati kita jadi lembut. Dia duk jadi kedekut, duk bangsa sayang duit ni, pasal dia tak bisa sedekah. Tu dia berasa dia punya, ini semua anak yang punya. Lepas tu ulama' sebut dalam banyak-banyak jenis-jenis kedekut. Kedekut tahap paling teruk apa dia? Tahap gaban lah no? Paling teruk sekali tahap kedekut apa dia? Kedekut dengan tetamu. Dengan tetamu kedekut. Tuan-tuan bisa aku jumpa orang kedekut lagu tu. Tuan rumah. Sembang dengan dia kat sejam, apa pun tak hidang. Kita ni macam-macam lah bagi petanda, tak faham. Batuk lah, sampai nak TB lah. Tuan rumah tu kata apa? Lah ni kemarau. Saya pun malam-malam buka peti air, minum air, basuh kering. Rumah tu pilok no, kering. Dia tak faham. Apa susah goreng nugget daripada locing ke apa ni, kopok lekor ke apa payah. Ulama kata ada orang dia kedekut. Jangan kata orang miskin tepi jalan, tetamu pun orang kedekut. Ada kedekut. Tapi kalau kata seorang lagi ulama lain kata, tak, tahap kedekut paling teruk kedekut dengan diri sendiri. Ada. Hang pencen PTD atau apa, pencen pengetua DG 44, gaji besar, ribu punya gaji. Meh yang pagoda kuning. Pagoda tu bukan asal kuning, putih kuning pakai. Lusuh. Nampak hitam tani pula tu. Aduh. Lubang dia mokok. Kepiah sengit ujung-ujung pakai. Itu jadi apa? Tuhan ni Allah Ta'ala bagi rezeki, jangan kedekut dengan dia. Ada. Saya ingat dulu ada seorang pakcik ni. Saya ni payah ceramah di Kedah ni. Sekali tuan-tuan cam, saya kata kat siapa? Payah tu. Tak apalah. Saya tak sebut lah siapa. Ada seorang pakcik tu pakai Mitsubishi Galant. Tahu Mitsubishi Galant? Mitsubishi lama tu kan? Oh, Allah, dia tu bukannya apa, pencen cikgu. Kereta macam boleh lepas perang. Kopak sana sini dengan karat, nombor plate patah, tak cukup huruf. Dia K, tak lah, K tu tak ada, hilang. Patah. Set mirror pecah. Tu yang dia, kereta dia kalau berhenti kat traffic light, kan berhenti, merah kan berhenti. Dia bukan tekak kereta dia berhenti, mati. Gong, mati. Polis trafik lari. Sebab sagi yang kena tolak siapa? Daripada kena tolak kereta Pak Long ni, baik aku lari dulu. Lari buat kalau tuan ya, lari semua. Kedekut piang.
Baik, kedekut baik. Jangan lagu tu. Tuan-tuan ni hidup ni Tuhan bagi rezeki ni. Tahu-tahu satgi maya isyak, itulah isyak terakhir. Mana nak tahu? Bagi, tolong orang semampunya. Ikut kemampuan masing-masing. Jangan berasa kedekut. Sementara Tuhan bagi ni, jangan. Itu, orang miskin tuan-tuan dapat bagi depan-depan. Tengok dia makan, Allah. Kita seronok tengok. Saya dulu biasa sekali, kita bagi sumbangan. Orang-orang kalau tuan-tuan bisa tengok, orang Afrika, orang mereka ni susah hidup. Dia punya tulang boleh buat gitar. Dia kurus sangat, tulang dia kesian. Kotak-kotak dia koyak, cicah buat macam roti 4 segi tu. Makan, orang susah sana, banyak susah. Lalat burung. Dulu Rohingya pun ada dulu. Mereka duduk ramai-ramai duduk dalam satu kemah. Tapi pelik tu, kawan-kawan saya kata lah, ni mereka yang pi. Yang pelarian-pelarian tu duduk dalam satu kemah. Walaupun pelarian, anak 7-6 orang tu. Tak tu tara tu dalam kemah. Kalau dalam hotel saya tak tahu lah berapa orang. Maknanya dia adalah peluang-peluang dia tu kan yang kita tak tahu lah. Dia maknanya dalam susah pun Tuhan bagi nikmat lah. Tuan-tuan ni macam tak faham lah. Tak apa lah. Dalam susah-susah dia pun Tuhan bagilah ada rezeki anak pas seorang-seorang. Dulu anak siapa? Anak dia kata, anak dia tak bisa nampak. Mai pula anak dia banyak. Tu. Dan lagi apa Nabi ajak? Dan ketiga cara nak melembutkan hati, yang ketiga pula, yang berapa? 1 2 3. Yang ketiganya adalah wamsah ra'sal yatim, iaitu berbuat baik dengan anak-anak yatim dengan cara sama ada kita tolong depa anak yatim ni ataupun mengusap kepala anak-anak yatim. Dan anak yatim ni, saya ingat kawasan kita ni pun ada anak-anak yatim ni. Tuan-tuan pergilah sekolah dia kat kantin dia ke apa, abang kat makcik kantin tu. Ni budak-budak ni ambillah dalam 2-3 orang, macam anak angkat jugalah 2-3 orang. Budak-budak ni depa makan apa masuk buku cukup bulan, saya main bayar untuk depa lah. Saya bayar untuk depa. Dia bayar terus dia ambil duit dia. Saya bayar. Ambil dalam 3-4 orang jadi lah. Tuan-tuan dijamin syurga. Pasal Nabi sebut ana wa kafilul yatim kahataini. Aku dengan orang hak tolong anak yatim macam ni dalam syurga. Ni, aku dan orang hak tolong anak yatim ni. Ini macam jiran Nabi dalam syurga. Best friend forever ni. Siapa? Hak rajin tolong anak yatim, tolong. Tapi lagi bagus bukan setakat kita tolong anak yatim, kita ambil mak dia sekali. Sebab pahala tu dia lagi panjang. Kau macam mana? Boleh tak? Tak, pasal tolong anak pun pahala besar dah. Ambil mak saya cadang je lah. Pasal saya tak berapa berani. Saya mak saya ada, bini saya pun ada, jadi saya tak berapa berani. Saya wakilkan tuan-tuan. Boleh tak tu? Allah tuan-tuan, besar pahala tak? Pasal tuan-tuan buat, saya dapat pahala. Walau saya tak buat. Tak faham no? Tu. Rajin tolong orang. Oi, Tuhan bagi pahala berpanjangan tak sudah-sudah tuan-tuan no? Dan yang terakhir, ini tambahan. Kata ulama, orang yang nak melembutkan hati dia juga, cara dia apa? Rajin-rajin baca Quran. Rajin-rajin baca Quran. Dia Quran ni jangan duk tinggal. Quran rajin-rajin baca. Duk saya saja buka Quran. Memang orang hak jenis jarang baca Quran, dia berasa jenuh baca Quran tu, dia berasa cemui lama. Lepas tu ada orang tanya, ustaz ni baca Quran pakai hak betul. Dia kata Quran hak betul. Mushaf tu lah. Lalu dengan baca dalam telefon boleh kot no. Jadi kadang-kadang tak ada sembahyang. Betul lah maklum tak ada sembahyang pakai telefon. Tapi kalau baca Quran pakai telefon ni kadang kita tak berapa nak jaga adab sangat dan banyak gangguan Betul tak? Bismillahirrahmanirrahim. Shopee. 12, 1, 11 pun ada. Ya Allah, diskaun tak ada. Astaghfirullahalazim, ya Allah, tengah baca Quran tadi. Mana tadi tu? Iza waqa'atil waqi'ah. Lepas tu kawan WhatsApp, cucu WhatsApp tu nak telefon video call. Sampai bila nak baca? Dah letak tepi, buka Quran hak mushaf tu. Tu lagi bagus. Ataupun kita ni cara nak baca Quran lembutkan hati, cara dia adalah kalau boleh jadi amalan lah. Malam-malam sebelum tidur baca surah apa? Kalau boleh
bacalah surah apa-apa pun. Kalau kita malam Jumaat, elok baca sama ada surah Al-Kahfi ataupun Yasin. Ni pun tak usah gaduh. Ada kata, dah Kahfi yang betul, bukan Yasin. Yang penting jangan karaoke je, tu je. Nah, hampa duk gaduh Kahfi Yasin, lala apa pun tak baca. Jangan. Kahfi Yasin baca saja. Ataupun sebelum tidur ada dalam hadis, bacalah surah Al-Mulk pun elok. Tabarakallazi biyadihil mulk. Atau pagi-pagi bangun pagi baca WhatsApp lah. Pagi-pagi maklum macam apa pagi? Okey WhatsApp lah dah WhatsApp. Okey Ngono tuk-tuk zaman lah WhatsApp kira. Nombor catering lah apa simpan. Waqi'ah. Tu bagus juga tu baca waqi'ah. Yang penting apa surah pula, tak kisah. Baca. Dia baca. Dia pasal Quran ni kau duk baca hati jadi lembut. Hati lembut, hati kita jadi tenang, dia tak mudah jadi kelang kabut. Dan moga-moga dalam kita baca Quran tu doa pada Allah moga tidak nyanyuk. Salah satu penyakit orang tua yang kita takut nyanyuk tu lah. Orang rajin baca Quran, minda dia terang, hati dia lapang, jiwa dia tenang. Boleh tuan-tuan? Wallahu a'lam. Cukuplah dekat ni je lah malam ni sembang-sembang kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita di kalangan hati yang lembut dan tidak menjadi jiwa yang keras, hati yang keras ataupun orang panggil keras kepala. Jangan. Itu kapla, batu juga ada dua-dua tu. Kapla batu, tama-tama. Jadi orang yang mudah ditegur, mudah dinasihat, hati kita pun jadi baik. Insya-Allah manusia pun bukan setakat manusia aja suka, Allah pun sukakan kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma hdina ala siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu ayah kami ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, kurniakanlah kami kemanisan untuk beribadah kepadamu ya Allah. Kurniakanlah kami rasa seronoknya untuk nak beribadah kepadamu ya Allah. Dan sukanya kami untuk mengimarahkan rumahmu ini ya Allah, untuk solat berjamaah. Ya Allah, kurniakanlah buat seluruh ahli qaryah Masjid Al-Bushra Merebuk ini ya Allah, anak cucu keturunan mereka menjadi alim ulama, menjadi orang-orang soleh ya Allah. Kurniakanlah mereka jua zuriat dan juga anak cucu keturunan mereka di kalangan yang hidupnya tak pernah putus-putus akan rezeki mereka ya Allah. Jauhkanlah kami daripada wabak penyakit, bala bencana yang tak diingini ya Allah. Ya Zal Jalal wal Ikram, panjangkan umur kami dalam ketaatan, kurniakan kami kesihatan dalam keberkatan ya Allah ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Terima kasih kepada pihak Masjid Al-Bushra dan semua jemaah. Saya dan seisi keluarga ucap terima kasih. Moga ada rezeki dan lain-lain kesempatan kita bersua lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.